Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Untuk pelajaran kedua kali ini, kita akan sama-sama mengulang kaji dalam mata pelajaran Pendidikan Jawi di dalam tahun 5. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji bersama-sama di dalam tajuk menulis pelbagai jenis ayat. Okey, murid-murid semua, menulis pelbagai jenis ayat ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, ayat penyata, kedua, ayat nafi, tiga, ayat kehendak, empat, ayat seru, dan yang kelima adalah ayat tanya. Okey, ayat-ayat ini semua adalah ayat yang korang selalu gunakan. Tetapi bagi mata pelajaran Jawi ini, kamu kena menulis. Dan kamu semua kena tahu apa tanda-tanda yang ada, yang patut ada di dalam ayat-ayat ni semua. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu ayat penyata. Apakah pengertian ayat penyata? Maksudnya, ayat yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu perkara. Ayat penyata ni ayat yang biasa korang gunalah. Dia tak ada tanda apa-apa, dia hanyalah ada titik di hujungnya sahaja. Sebagai contoh, yang pertama, solat itu tiang agama. Dia menyatakan bahawa solat itu adalah tiang agama. Dan yang kedua, kebersihan asas keimanan. Okey, kita teruskan dengan yang kedua, iaitu ayat nafi. Ayat nafi bermaksud ayat yang diucapkan untuk menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Okey, ayat ni biasa korang guna untuk menafikan sesuatu. Okey, apakah contoh ayat dia? Yang pertama, Ali tidak suka makan sayur. Macam korang semula tak suka makan sayur. Bila dia menggunakan perkataan tidak, automatik dia akan menjadi ayat nafi. Okey, kemudian contoh yang kedua, buku itu bukan kepunyaan Nora. Bila ada perkataan bukan, dia akan menjadi ayat nafi. Dia menafikan bahawa benda tu bukan dia punya dan benda tu dia tidak buat. Okey, seterusnya kita pergi ayat yang ketiga, iaitu ayat kehendak. Maksudnya, ayat-ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Ayat kehendak terbagi kepada 5, iaitu yang pertama, ayat permintaan. Sebagai contoh, pelajar-pelajar tahun 5 diminta hadir ke sekolah untuk kelas tambahan. Yang ini cikgu meminta buat permintaan. Ini adalah ayat contoh permintaan, ayat kehendak. Kemudian yang kedua, ayat pertolongan. Tolong saya ambilkan buku atas meja itu. Itu adalah ayat pertolongan, termasuk kepada ayat kehendak juga. Yang ketiga, ayat suruhan. Siapkan kerja sekolah kamu di rumah. Ini adalah ayat kehendak yang ketiga, ayat suruhan. Kemudian yang keempat, ayat larangan. Jangan berada di dalam kelas waktu rehat. Yang ini adalah ayat larangan, ayat kehendak juga. Kemudian yang kelima, ayat jemputan. Sila datang ke rumah saya hujung minggu nanti. Ini adalah ayat kehendak bagi ayat jemputan. Okey, kita akan terus kepada ayat yang keempat. Okey, seterusnya ayat keempat adalah ayat seru. Apakah maksud ayat seru? Ayat-ayat yang diucapkan secara bernada seru untuk menyatakan keadaan perasaan. Ayat seru biasanya dimulakan dengan perkataan seperti amboi, oh, cis, nah, sis dan aduh. Okey, kita tengok contoh. Bagi perkataan yang pertama, amboi. Amboi, besarnya rumah awak. Ini adalah ayat seru. Biasanya ayat seru menggunakan tanda seruan di hujungnya. Contoh yang kedua, oh, awak rupanya jiran sebelah rumah saya. So boleh letak tanda seru. Yang ketiga, cis, berani engkau curi barang aku. Ini menandakan perasaan marah dan meletakkan tanda seru. Dan yang keempat, nah, terimalah cincin ini. Okey, pun perlu diletakkan ayat seru. Okey, kita lihat contoh ayat yang kelima pula. Okey, bagi jenis ayat yang kelima adalah ayat tanya. Ayat tanya yang diucapkan untuk tujuan mengemukakan sesuatu pertanyaan. Ayat tanya biasanya dimulakan dengan perkataan siapa, bila, mana, bagaimana, apa, mengapa dan ada tanda soal. Yang ini biasalah awak guna.
Sebagai contoh yang pertama, siapakah nama kamu? Ini akan kamu letak tanda soal apabila di dalam tulisan. Kemudian yang kedua, bilakah kamu akan pulang ke kampung? Korang semua dah lama tak balik kampung kan? PKP ni perlu letakkan tanda soal di belakangnya. Di manakah rumah baru kamu? Ini semua adalah ayat pertanyaan. Ingat ya, apabila ayat pertanyaan, jangan lupa untuk letakkan tanda soal di belakang. Okey murid-murid, sebagai tugasan kali ini, saya minta kamu semua menyalin pengertian setiap ayat yang diberikan tadi. Kemudian tuliskan 1 atau 2 contoh sahaja bagi setiap ayat di dalam buku tulisan Jawi. Kamu semua boleh tulis, kemudian snap dan hantarkan kepada saya secara personal. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.